Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Fadilah Adibah binti Ismail. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kedua di bawah tajuk Isu Gelendangan. Berikut merupakan ahli Kumpulan 4 yang terdiri daripada Norzila binti Abdul Rahim, Siti Nurhayati binti Abdul Malik, Ain Zulaifa binti Abdul Rahim dan saya sendiri, Nodraini Hanis binti Rahmat. Terminologi gelendangan. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, gelendangan membawa maksud orang yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya tidak tetap. Secara umumnya, gelendangan merupakan golongan yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal atau pekerjaan yang tetap dan hidup berpelesiran di tempat umum. Gelendangan juga terdiri daripada pelbagai peringkat usia dan golongan tanpa mengira jantina, termasuk warga emas, kanak-kanak, individu yang mempunyai masalah mental, bekas banduan, penagih dadah, pekerja sosial, orang kurang upaya dan pendatang tanpa izin. Isu gelandangan adalah antara fenomena yang mengundang ketidakselesaan kepada sebahagian masyarakat, terutama yang di bandaraya pesat membangun. Kesan urbanisasi yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di kalangan masyarakat bandar dikatakan telah menyumbang kepada peningkatan statistik gelandangan di Malaysia. Golongan ini bergelut dalam memastikan kelangsungan hidup mereka akibat kemiskinan dan keterdesakan yang melanda. Menelusuri maksud permasalahan tersebut, selain daripada keterbatasan dalam menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal, kegagalan dalam menyediakan platform pendidikan kepada golongan gelandangan juga menjadi satu isu yang kritikal dan tidak boleh dipandang enteng sama sekali. Walaupun setiap negara berhadapan dengan masalah yang sama, namun yang membezakannya adalah bagaimana sesebuah negara itu membentuk suatu polisi dalam menangani permasalahan yang berlaku di dalam sistem sosial mereka. Peranan pemerintah dalam menyelia institusi-institusi yang terlibat sangat penting bagi menyediakan dasar yang baik serta bersesuaian dengan situasi semasa yang dihadapi oleh sesebuah negara itu supaya golongan gelandangan dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan lebih baik. Faktor permasalahan dalam isu gelandangan. Menurut Effendi 1993, terdapat dua faktor permasalahan dalam isu gelandangan, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran adalah pengangguran, bencana alam dan perang. Faktor dalaman pula adalah tahap pendidikan, sakit jiwa dan tiada penyediaan awal untuk meneruskan kehidupan di pusat bandar. Menurut Place 2016, teori ortodok baru yang wujud pada tahun 1990-an mengariskan faktor gelandangan secara menyeluruh iaitu kepada 4 faktor utama, iaitu kapasiti peribadi, bantuan tidak formal, bantuan formal dan faktor struktur. O'Flaherty 2004 dan Fitzpatrick 2005 menyatakan faktor permasalahan isu gelandangan disebabkan oleh dua faktor, iaitu struktur dan individu. Faktor struktur merangkumi jurang serantau, kadar gaji yang rendah, ketidaksamaan pengagihan pendapatan, pasaran buruh, budaya dan politik yang menyumbang kepada berlakunya ketidakadilan seperti perkauman, rasuah dan segala bentuk stigma yang lain. Faktor kapasiti peribadi melihat kepada ciri, pengalaman dan tingkah laku seperti pencapaian pendidikan, masalah kesihatan, cacat, masalah hutang, ketagihan judi, alkohol dan dadah. Siwa dan Yusof Kasim 1997 menyatakan antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan bandar adalah disebabkan oleh pencemaran, kekurangan perumahan, pengangguran, kos sara hidup yang tinggi, gaji yang rendah, kekurangan kemudahan sosial dan saiz keluarga yang besar dan kurang pendidikan. Menurut
Januari 2005 pula, faktor permasalahan gelandangan ini menerusi faktor concentration effect. Ia menyumbang kepada pertambahan jumlah gelandangan di mana kerajaan terlalu memberi tumpuan kepada kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dan sektor pembangunan yang menyebabkan begitu ramai yang berpindah ke bandar urbanisasi untuk mencari pekerjaan, namun berakhir dengan tragedi seperti tidak mampu menyara kehidupan mereka. Kesan permasalahan gelandangan. Pertama adalah masalah kehilangan dokumentasi individu. Masyarakat gelandangan di Malaysia rata-rata tidur di jalanan atau di kaki 5 koridor. Disebabkan faktor gaya hidup gelandangan yang hidup di jalanan dan sering berpindah randah, kebarangkalian dokumentasi perjalanan diri mereka hilang atau dicuri akibat kejadian ruang peribadi tersendiri. Menurut kajian Syazwani Drani pada tahun 2019, tidak semua masyarakat gelandangan berasal dari jalanan. Terdapat segelintir yang mempunyai kehidupan yang sedia ada, namun disebabkan faktor seperti kesulitan hidup, konflik keluarga atau diisytihar muflis menyebabkan individu-individu ini memilih untuk menjalani kehidupan gelandangan. Manakala, menurut kajian Nur Mahfuzah Razak 2022, individu gelandangan belia yang telah kehilangan dokumen pengenalan diri akibat dari pergaduhan antara kumpulan antisosial, kad pengenalan diri hilang dalam pegangan pihak berkuasa akibat diriman, kesalahan dadah, dan juga ada yang kehilangan kad pengenalan akibat kecuaian diri iaitu terjatuh atau tercicir di jalanan akibat khayal dengan penggunaan dadah. Kesan permasalahan gelandangan yang kedua adalah masalah diskriminasi dan stigma oleh masyarakat. Golongan gelandangan ini banyak bertumpu di suatu kawasan, sebagai contoh di Chongqing, Kuala Lumpur, di mana mereka mendiami di kawasan jalanan atau kawasan rekreasi di sekitar. Masyarakat setempat pula memandang rendah kepada orang gelandangan yang mendiami di kawasan sekitar tersebut dan berpendapat bahawa golongan ini menyumbang kepada kejatuhan imej negara. Penyelesaian masalah gelandangan. Pertama, mengkaji semula Akta Orang-Orang Papa pada tahun 1977, Akta 183, dan menafsir tafsiran orang Papa dalam akta ini. Tafsiran orang Papa dalam Akta 183 tidak mengambil kira jenis gelandangan sama ada paksaan, sukarela, transisional dan episodik. Menurut kajian Yo pada tahun 2022, melalui penafsiran dan pengkajian semula akta ini dapat membantu pihak berkuasa mencegah permasalahan gelandangan di Malaysia dan juga memberi hak perlindungan golongan gelandangan, terutamanya gelandangan belia dan kanak-kanak. Penyelesaian masalah yang kedua adalah mewujudkan profesi pekerja sosial yang mampu untuk membantu dan memperkasakan hak golongan gelandangan. Menurut kajian Syazwani Drani pada tahun 2019, dapat membantu golongan gelandangan mendapatkan bantuan perkhidmatan kerajaan dan juga mengurangkan kesan psikososial dan masalah kesejahteraan hidup golongan gelandangan. Profesi pekerja sosial ini sekaligus mampu untuk menjadi ejen pengubah dalam sistem sosial di Malaysia. Penyelesaian masalah yang ketiga ialah pihak kerajaan dan juga syarikat swasta harus bekerjasama dalam mengeluarkan insentif seperti pengecualian cukai atau skim kompetisi dan latihan kepada mana-mana syarikat dan organisasi yang mengaji dan memberi latihan industri pekerjaan kepada golongan gelandangan, dan juga mampu untuk mencipta peluang pekerjaan dan juga jaminan pekerjaan buat mereka yang memerlukan hidup baru sebagai langkah untuk keluar dari permasalahan gelandangan. Seterusnya, saya Ain Zulaifa binti Abdul Rahim akan meneruskan topik gelandangan dalam konteks projek Kusuka Relawan. Yang pertama, peranan badan dakwah dan institusi keagamaan. Yang pertama, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu NADIM. Yayasan ini ditubuhkan bagi menyelaraskan kegiatan badan-badan dakwah serta NGO serta menjadi pemangkin ke arah penyebaran dakwah Islam di Malaysia. Antara aktiviti Yadim adalah memberikan perkhidmatan khidmat kebajikan, pendidikan dan bimbingan kerohanian kepada golongan gelandangan. Antara program-program Yadim yang telah dijalankan adalah program Cakna iaitu mesin basuh, iaitu dengan membersihkan pakaian golongan gelandangan, pemberian pakaian percuma dan solat berjemaah bersama golongan berkenaan. Program yang seterusnya adalah program Cakna iaitu Anak Caukit. Ianya difokuskan kepada anak-anak gelandangan di kawasan Caukit, mendidik anak muda cara solat yang betul dan menerapkan nilai-nilai dalam kalangan mereka. Seterusnya adalah program Dari Pintar dan Jejak Hikmah. Program berbentuk street dakwah yang menggunakan perkhidmatan kereta api sebagai platform untuk anak-anak muda ini menyampaikan mesej dakwah.
Badan dakwah yang seterusnya adalah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu MAIP. Badan ini aktif berperanan menangani isu gelandangan dengan kapasiti dan bidang kuasa yang sedia ada. Badan ini turut mengagihkan kutipan zakat kepada pusat gelandangan. Badan dakwah ini turut berkolaborasi bersama KDN, Kementerian Dalam Negeri. Ianya menyediakan sebuah bangunan milik MAIP untuk dijadikan pusat penempatan sementara bagi golongan gelandangan tersebut. Antara aktiviti yang dijalankan bersama MAIP adalah jejak gelandangan bersama sahabat zakat. Badan ini mendekati golongan gelandangan ibu kota dengan menyelami permasalahan mereka serta memberikan peralatan pembersihan diri. Badan dakwah yang seterusnya adalah Pertubuhan Ikram Malaysia, iaitu IKRAM. IKRAM merupakan pertubuhan bukan kerajaan, iaitu NGO Islam yang aktif dan komited dalam menangani isu gelandangan. IKRAM menganjurkan program turun ke lapangan bagi menyantuni golongan gelandangan dengan mesej Al-Dakwah Bil Hikmah Wal Mau'izah Hasanah. Dikenali sebagai program street raya yang diisi dengan agenda pemeriksaan kesihatan, memberi bantuan makanan, mengajar bacaan Al-Quran dan mewarnai bersama kanak-kanak di sekitar Jalan Tar. IKRAM turut turun padang dan menziarahi gelandangan di sekitar Kuala Lumpur dengan menyediakan pek-pek makanan kering bernilai RM10,000 hasil kutipan sumbangan terkumpul orang ramai di sekitar Kuala Lumpur dan Ipoh. Badan dakwah yang seterusnya adalah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, iaitu PERKIM. PERKIM adalah satu pertubuhan bukan kerajaan, iaitu NGO yang sentiasa bergerak aktif dalam menyantuni dan memberi khidmat kebajikan kepada saudara baru dan umat Islam dalam lampangan dakwah, pendidikan dan kebajikan. Antara aktiviti yang dijalankan oleh PERKIM adalah mengagihkan makanan kepada gelandangan di sekitar Kuala Lumpur, termasuk menyediakan juadah berbuka puasa, mengagihkan sumbangan orang ramai berupa pakaian, makanan dan bimbingan kerohanian dari masa ke semasa kepada saudara baru di kalangan gelandangan. Yang kedua adalah peranan perundangan terhadap golongan gelandangan. Terdapat 3 akta yang melindungi hak orang gelandangan di Malaysia. Yang pertama, Kanun Keseksaan Akta 574, isu perundangan berkenaan dengan tindakan pengemis paksa, pemandagangan orang dan jenayah terancang. Yang kedua, Akta Kanak-kanak 2001 melalui Akta 611, perundangan yang melindungi gelandangan muda yang dieksploitasi. Makalah yang terakhir, Akta Anti Pemandagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 di bawah Akta 670. Perundangan berkenaan kegiatan haram termasuk pengemis paksa dan gelandangan haram. Nombor 3, peranan penggunaan teknologi dan digital. Kaedah teknologi yang pertama adalah StraightLink. Merupakan satu platform inovatif di United Kingdom yang melibatkan orang awam dalam menangani masalah gelandangan. Data yang dikumpulkan dari orang ramai disampaikan kepada pihak berkuasa tempatan atau pusat perkhidmatan komuniti untuk tindakan segera dan bantuan awal menurut kajian Thomas 2017. Kaedah teknologi digital yang kedua pula adalah Ares Locator, merupakan perisian yang menggunakan konsep yang sama seperti StraightLink yang diaplikasikan di Barcelona menurut kajian Berskred et al. 2017. Kaedah teknologi digital yang ketiga pula adalah Entourage, merupakan aplikasi yang dibangunkan di Perancis oleh German Mac Port Devin, boleh memudahkan pengguna sosial berhubung di antara satu sama lain bagi mempercepatkan proses menjejaki lokasi gelandangan dan mengajar komuniti setempat cara mendekati dan membantu gelandangan menurut kajian Young 2017. Kaedah teknologi digital yang keempat pula adalah Artificial Intelligence. Di London dan Kanada, menggunakan model kecergasan buatan gelandangan kronik ataupun Chronic Homeless Artificial Intelligence (CHAI) yang boleh memberi ramalan mengenai sama ada seseorang akan kehilangan tempat tinggal atau menjadi gelandangan dalam tempoh 6 bulan akan datang menurut kajian Lamberich 2020. Yang keempat, peranan masyarakat setempat. Yang pertama, rangkaian PERS.
Partner Engaging and Empowering Roughly Sleepers. Ini adalah untuk memudahkan organisasi komuniti dan masyarakat setempat menyalurkan bantuan secara terus kepada golongan gelendangan. Projek PERS Safe Sound Sleeping Place memulihkan premis pertubuhan dijadikan sebagai tempat berehat sementara bagi golongan gelendangan. Yang kedua, Making the Shift Youth Homelessness Demonstration Lab. Ini merupakan projek kolaboratif di Kanada yang melibatkan golongan penyelidik dan kerajaan bagi memerangi isu gelendangan belia melalui penyelidikan dan projek eksperimen dalam komuniti tempatan seperti penyediaan rumah bagi gelendangan belia iaitu Housing First for Youth and Youth Reconnect menurut kajian Burato et al. 2020. Yang ketiga, Homelessness Center for Homeless by Homeless. Ini merupakan satu inisiatif penginapan percuma kepada mereka di Malaysia dengan mewujudkan pusat intervensi gelendangan yang diuruskan oleh golongan gelendangan itu sendiri. Inisiatif ini mewajibkan sesetengah gelendangan yang berkeupayaan bekerja di pusat intervensi tersebut sebagai syarat pertukaran untuk menetap di situ. Berikut adalah rujukan yang kami gunakan sepanjang tugasan ini. Sekian sahaja pembentangan tajuk bagi isu gelendangan bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.